Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP ini. Insya-Allah saya mengharapkan para pelajar terus istiqamah, tetap untuk bersemangat meneruskan pembelajaran kita ini. Baik, saya meminta para pelajar tahun 4 untuk membuka buku teks Kafah Pelajaran Aqidah. Buku teks Kafah Pelajaran Aqidah pada muka surat 62, iaitu pada bahagian yang terakhir daripada buku ini, insya-Allah. Setelah kita bincangkan tentang setelah kita bincangkan tentang sifat wajib pada Allah Subhanahu wa taala itu, iaitu bersifat dengan sifat qudrat Allah Taala yang berkuasa. Baik, pada muka surat 62, sebut dan hayati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini semua adalah perkara-perkara yang di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Banyak. Terlalu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nikmat ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala di atas kekuasaannya untuk manusia. Apa dia? Yang pertamanya disebut dapat menghirup udara. Dapat menghirup udara. Maknanya manusia tanpa udara berkemungkinan akan mati. Manusia memerlukan udara untuk hidup. Selain daripada roh yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, roh ataupun nyawa yang Allah Taala berikan kepada kita untuk kita hidup, kita memerlukan udara, makanan dan minuman untuk hidup. Kalau tanpa udara, kemungkinan kita akan mati. Kalau tanpa makanan dan minuman, kemungkinan kita akan mati. Semua itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Baik, yang kedua, jantung mengepam darah. Jantung kita ni, dalam badan kita ni ada jantung. Menurut kajian sains, kajian agama pun, kajian sains pun, pada diri kita ini ada satu alat dalam badan kita ini, dia ditugaskan untuk mengepam darah kita ke seluruh badan. Jadi, sekiranya jantung tersebut terhenti, darah tak berjalan. Bila darah tak berjalan, itu salah satu daripada sebab atau punca kematian. Punca kematian. Jantung tak berfungsi, tak dapat melaksanakan tugasannya. Jadi, bila jantung tidak dapat melaksanakan tugasannya, itu di antara punca menyebabkan kematian. Semuanya itu adalah di bawah kekuasaan Allah. Allah yang menentukan segala-galanya. Qudrat dan iradah Allah lah yang menentukan segala-galanya di atas apa yang berlaku ke atas diri kita. Baik, yang ketiganya boleh membuang najis. Pada diri kita ni, kita ada sistem untuk proses dalam badan kita ini, untuk kita membuang najis. Kalau ditakdirkan bahawa kita tidak dapat membuang najis, ataupun dalam istilah dia kata semelit, susah nak buang najis, kencing pun tak boleh, nak buang air besar pun tak boleh, nak buang air kecil pun tak boleh, dia akan mendatangkan penyakit kepada kita. Membolehkan kita membuang najis itu, membuang air besar atau air kecil itu merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ianya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempatnya pencernaan makanan kepada zat. Maknanya hasil daripada apa yang kita makan ini, makanan tersebut dicernakan, diproses menjadi sebahagian daripada sumber yang perlu di dalam badan kita, ataupun dipanggil zat, vitamin, zat yang menjadi keperluan dalam badan kita untuk kita ni jadi sihat. Sebab musabab lah. Sebab musabab dengan sebab kita makan
lalu makanan itu diproses dalam badan kita, ia menghasilkan satu istilah zat ataupun benda yang menyuburkan, menyihatkan badan kita, memberi kekuatan pada badan kita. Semuanya itu merupakan proses yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa. Bukan kita. Bukan kita. Semuanya Allah, di atas kekuasaan Allah. Baik, yang kelimanya, mendapat cahaya matahari, bulan dan bintang. Dengan cahaya matahari, bulan dan bintang itu semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Allah yang mengurus dan mentadbir proses adanya cahaya matahari, bulan dan bintang. Semuanya itu di atas kekuasaan Allah, dan cahaya tersebut sama ada matahari, bulan dan bintang itu diperlukan oleh manusia. Manusia memerlukan cahaya tersebut. Kerana tanpa cahaya tersebut, kehidupan manusia akan tidak terurus. Tidak terurus dengan sebaik mungkin. Sebab itu Allah lah yang menghadirkan datangnya cahaya matahari dan bulan serta bintang, serta menghilangkan cahaya tersebut ialah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keempatnya, baca dan hayati. Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya maha sempurna dan maha suci daripada sifat-sifat kekurangan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal hidup, berkuasa, mentadbir, mencipta dan memelihara seluruh alam ini. Apa yang patut kita hayati daripada apa yang kita baca ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa itu, yang mengurus segala keperluan kehidupan kita ini, dialah yang mencipta segala-galanya, dialah yang mentadbir alam ini termasuk diri kita. Apa yang berlaku ke atas diri kita semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kehidupannya adalah sempurna, iaitu Allah memiliki segala-galanya dan Allah Ta'ala tidak menemui kematian. Allah kekal selama-lamanya. Itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita memperakui, dialah yang mentadbir seluruh alam ini, yang sifatnya adalah baqa, yakni kekal, yang tidak binasa, yang tidak mati. Dia kekal selama-lamanya. Yang binasa adalah kita makhluk. Kita makhluk. Sebab itulah kita perlu mensyukuri. Kita kena bersyukur di atas segala nikmat yang kita miliki, yang kita dapat, yang kita kecapi ini, kerana semuanya itu adalah daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik, sekadar itulah pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Saya mengharapkan para pelajar untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Perkara yang ketiga tu, tulis dalam buku nota kamu akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ini. Sekadar itu untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.